Ini soalan menarik ya. Telefon yang suka tanya soalan dan cari pasal. Soalan di sini, bismillah. Minta komen Ustaz berkenaan dengan satu program himpun sejuta umat selamatkan akidah di sebuah stadium lah yang akan datang. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak kira lah siapa penganjur program yang seperti ini. Saya katakan untuk mengadakan satu perhimpunan ni biasa dilakukan di zaman Nabi. Perhimpunan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil as-salatul jami'ah. Mayang solat istisqa, mayang raya, itu perhimpunan yang besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji, ketika Nabi himpunkan para sahabat untuk memberikan khutbah. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada hadis-hadis ini para ulama istinbat hukum harus kita berhimpun untuk satu majlis ilmu. Untuk satu majlis ilmu. Dan majlis ilmu syarat apa tidak dalam masjid? Tak. Bukan. Tapi kalau dalam masjid, ganjaran dia, ada keistimewaan dia. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasulah illa hafathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah. Seterusnya hingga ke akhir hadis. Tidaklah berkumpul mana kaum itu dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Diperdengarkan bacaan Al-Quran, yatadaras, mereka bertadarus. Juga diperjelaskan oleh para ilmuwan, para ulama-ulama hadis, pengertian di dalam ayat tersebut, di dalam hadis tersebut, bukan sekadar membaca Al-Quran, bahkan sekiranya wujud di sana usaha-usaha untuk memahami Al-Quran, usaha-usaha untuk mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah Allah. Apa dia kelebihannya? Dilindungi oleh sayap para malaikat, dipenuhi dengan rahmat kebaikan, diampuni dosa-dosa mereka. Itu kelebihan dia yang lain. Adapun majlis ilmu umum, kata Nabi di dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila kamu melalui taman-taman syurga maka kamu duduk. Sahabat tanya, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman syurga? Apa kata Nabi? Hilaqatuz zikri, iaitu halaqah-halaqah zikir, majlis zikir. Al-Imamul Khattabi dan para ulama yang lain menjelaskan yang diartikan dengan halaqah zikir itu adalah majlis-majlis yang ada padanya usaha-usaha untuk mengingatkan manusia tentang agamanya, tentang Allah, tentang Rasul. Itu adalah majlis zikir, yakni majlis ilmu. Majlis ilmu. Jadi umum. Maka dapat kita fahami daripada kedua-dua hadis ini, majlis ilmu ni kalau diadakan dalam masjid itu lebih baik. Tapi nak mengajak dalam masjid tak boleh. Tak payahlah, kita dah usaha dah tak boleh. Moga-moga Allah bagi pahala yang sama lah. Pasal kita dah usaha. Kalau kita pergi terdah masuk tak usaha, itu cerita lain. Jadi lah ni, adapun yang hadis yang umum, mana-mana tempat yang ada majlis ilmu. Jadi berbalik kita fokus kepada isu perhimpunan ni. Kalau perhimpunan untuk diberikan ilmu, menjelaskan tentang isu murtad, menjelaskan tentang bahaya murtad kepada masyarakat, bagus. Satu perhimpunan yang sangat baik, dan kita perlu sokong perhimpunan-perhimpunan seperti ini. Itu satu, itu usul asal dia. Jangan ambil satu saja. Lepas tu tak tengok ada sesi yang seterusnya kacau. Kedua, mana-mana perhimpunan, himpunan ini ke himpunan yang lain ke? Satu tadi saya katakan perlu ada di sana majlis-majlis ilmu, sampaikan ilmu. Bukan berhimpun saja-saja, tak boleh. Kedua, mesti menepati syarat-syarat yang digariskan di dalam Islam. Seperti campur lelaki perempuan perlu diasingkan. Itu satu yang paling penting. Kedua, hak-hak jalan perlu diberikan. Hak-hak jalan. Bukan kata hak-hak jalan tu kita mengelak kesesakan semata-mata. Itu antara hak-hak jalan. Hak jalan yang lain, mengucapkan salam, kaful adha, itu usaha untuk mengelakkan perkara-perkara yang kita katakan mendatangkan keburukan, al-adha, kepada manusia-manusia lain. Memberi salam, jawab salam, itu adalah hak-hak jalan yang perlu diutamakan, yang perlu diberikan perhatian. Ini mesti satu kemestian.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini dua perkara ni je. Satu, perhimpunan dia tak boleh jadi perhimpunan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nabi SAW, pernahkah Nabi berhimpun dengan perhimpunan yang sia-sia? Perhimpunan yang tidak bermanfaat? Tak. Perhimpunan Nabi semua yang bermanfaat. Kalau setakat manfaat itu dikatakan himpunan sejuta selamatkan akidah, manfaat dia hanya pada slogan. Ini masalah lah apabila kita ni terlalu terkesan sangat dengan konsep-konsep advertising pada hari ini ni. Kalau kita terlalu sangat, oh tak apalah, kita dikira promosi dah tu pasal kita dah buat ni, cukup dah tu, kita berhimpun saja menampakkan. Nak menampakkan apa? Sepatutnya kita perlu memikirkan apa perkara yang boleh menjadikan masyarakat kita murtad. Apa punca dia? Tutup punca-punca tu dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini yang perlu kita bincangkan. Ini kita cerita, dah ramailah murtad ni, kita kena halang masyarakat kita benda murtad, kita tak boleh ni. Lepas tu satu dia kita duk simpan, kita menyusahkan untuk orang nak murtad. Saya tak kata murtad lah, bukan kita suruh murtad lah, tak. Maksudnya orang mai nak register, saya ni nak, bukan ni contoh saya ni nak murtad ni, saya tak mau lah, saya nak murtad ni, mai je. Boleh, kita kena ikut prosedur dia ni. Tuan-tuan, bila dia kata saya nak murtad dah tu. Bukan Islam dah tu. Nak simpan buat apa? Benda-benda duri dalam daging seperti itu. Tidak bermanfaat. Sebab itu ada satu negeri yang saya tak pasti negeri mana, bagus ya. Dia panggil istitab. Dia berikan tempoh. Hang kena taubat dalam tempoh ni. Dalam tempoh ni ada istitab, kena bertaubat dalam tempoh ni. Walaupun dia tak mampu nak laksanakan ataupun belum lagi dilaksanakan hukum had yang ditetapkan dalam syariat, tapi setidak-tidaknya usaha-usaha seperti itu sangat baik. Maksudnya kita dah usaha takat maksimum takat tu. Kalau sekiranya nanti kita boleh lagi ke depan lagi, mudah-mudahan perkara tersebut diperbaiki lagi. Jadi benda yang sepatutnya kita bicarakan dan bincangkan, apa perkara yang boleh menjadikan masyarakat kita murtad. Jadi kalau setakat berhimpun nak habaq tak puas hati kat orang murtad, kita tak fikir ni mungkin orang yang nak berhimpun sama-sama kita ni nanti dia murtad. Sepatutnya kita perlu berhimpun, membahaskan, membicarakan, berbincang, majlis ilmu, daripada nak buat karnival jom hebah sana sini, jom hebah, betul ya. Pergi buat kata cerok sana sini apa semua. Kita buat karnival penjelasan tentang apa itu murtad, apa itu hukum hudud, apa itu dan sebagainya. Menjelaskan tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada murtad. Lah ni antara perkara yang boleh membawa kepada murtad, sebab berlaku diakui oleh sebahagian orang yang dia murtad. Satu, kemiskinan. Itu salah satu. Kedua, kejahilan. Ketiga, apa lagi? Perkahwinan. Perkahwinan. Ni kena tengok perhati baik-baik ni. Saya rasakan yang terbanyak tiga ni. Kalau tengok satu-satu, kemiskinan dulu satu. Ni diakui sendiri, orang yang murtad tu sendiri mengaku. Atau sebab tak nak siapa nak support aku, tak nak siapa nak bantu aku. Apa tindakan dan langkah kita kena buat? Usaha untuk basmi kemiskinan. Fikirkan macam mana nak basmi kemiskinan. Apa institusi-institusi yang ada untuk kita membantu rakyat kita. Macam Perdana Menteri lah. Rakyat kita, maksudnya masyarakat. Itu kemiskinan. Institusi-institusi ekonomi, masyarakat dan sebagainya yang perlu kita fikirkan dari masa ke semasa. Itu satu. Kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, faktor kejahilan. Ilmu yang bermanfaat tu di mana? Ilmu yang bermanfaat dalam rancangan-rancangan televisyen. Apa ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan, yang dapat membantu kita untuk, ataupun membantu masyarakat kita dapat mengelakkan diri mereka daripada murtad? Apa ilmu yang diberikan? Apa cerita-cerita tentang kebaikan Islam, kedudukan Islam yang diberikan? Sejauh manakah Islam diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini? Ini kejahilan ni sangat teruk ni, sangat bahaya ni.
Orang yang sebahagian, bukan semua, ada mungkin ada seorang dua saja, wallahu alam, dalam program-program televisyen ilmuwan lah dan ustaz-ustaz lah mana lah dan sebagainya, bercakap hal-hal yang menakut-nakutkan. Ada seorang telefon saya pagi tadi, cakap panjang, tanya pasal isu dia dengar dalam satu program televisyen yang tanya-tanya tu. Jadi ada seorang ustaz ni jawab tentang tahallul. Dia buat umrah. Dia buat umrah ni, yang si fulanah yang tanya kepada saya ni, dia buat umrah ni cerita dia tahun 90-an dulu. Masa tu dia berasa-berasa dia terlupa tahallul. Yang ni terlupa bercukur, terlupa potong rambut dia, perempuan. Jadi bila dia dengar ustaz ni kata, kalau siapa yang tak tahallul tak sah umrah dia. Ini satu kenyataan yang saya rasakan membingungkan masyarakat. Umrah dia sah ke tak? Sah, walaupun dia tak tahallul. Ada beberapa sebab saya akan bagi. Pertama sekali kita kena tahu rukun umrah tu apa. Rukun umrah tu apa? Niat berihram. Dalam niat ni berniat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Ini rukun umrah. Tak ada pun dalam rukun umrah tahallul. Tahallul ni termasuk dalam wajib umrah. Dan wajib umrah ni telah diketahui umum, diketahui oleh para ulama, telah dibahaskan oleh para ulama, iaitu kalau tak buat secara tidak disengajakan ataupun disebabkan hal-hal yang tertentu, kita gantikan dengan dam. Sah umrah. Jadi ini masalah. Mungkin saya katakan ustaz tersebut dia terlepas cakap, maka kita berikan sangkaan-sangkaan yang baik kepada beliau. Tapi nak buat macam mana, dia akan mai juga sangkaan buruk tu. Kata macam mana kalau tak tahu, sebut tak tahu, wallahu alam, aku tak tahu. Kan senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kejahilan-kejahilan seperti ini yang sangat kita bimbangi. Malam saya pun dah sebut, kita dah ramai orang pandai bercakap, kita dah ramai orang pandai bercerita, akan tetapi sejauh mana ketepatan fakta. Orang bercakap ni ramai, boleh bercakap. Jalan Masjid India Belambak, duk jual minyak, duk jual ubat kuat, ubat tu hot tu hebat tu kalau jadi penceramah tu. Kan senang, putar alam. Jadi ini masalah. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kejahilan yang perlu kita fikirkan bagaimana cara kita nak tangani agar masyarakat kita tak murtad. Ketiga, perkahwinan. Perkahwinan ni kalau sekiranya perkahwinan pada hari ini sehingga sanggup sebahagian daripada anak-anak di luar sana, wanita-wanita di luar sana, sebahagian daripadanya sanggup tinggalkan agama sendiri kerana nak kahwin. Ni macam mana ni kita nak atasi ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini juga yang perlu kita berikan fokus. Kursus perkahwinan pada hari ini. Saya tak kata semua, tapi sebahagian daripada kursus-kursus, tempat-tempat kursus perkahwinan ni, dia bukan membimbing untuk memahami konsep perkahwinan dari sudut Islam. Dia kira nak cerita lagi. Hang duk lagu ni, hang pegang dari dia kot ni, ada bergelak, kukik cerita. Dia tak ada cerita benda lain. Cerita bahkan penceramah sebahagian, bukan semua, sebahagian saya kena berhati-hati sikit sebab mudah kena saman. Sebahagian duk cerita benda-benda unsur-unsur yang lucah. Cerita benda-benda yang lucah dalam kursus-kursus perkahwinan. Apa cerita benda macam ni? Ini di antara hal-hal bila orang tak fahami konsep perkahwinan. Jadi menyebabkan orang pergi kursus perkahwinan tu sama ada lelaki ini muallaf yang baru masuk Islam ataupun si wanita yang baru masuk Islam, boleh membawa kepada murtad. Tuan-tuan, jangan ingat kata orang tinggal agama semata-mata nak berkahwin saja. Orang yang muallaf yang masuk Islam, bukan semua saya katakan, oleh kerana mereka tak didedahkan
bagaimana untuk mendirikan rumah tangga, bagaimana untuk mendidik isteri ataupun untuk mendidik suami yang baru masuk Islam. Rumah dia berjalan lagu tu, takat boleh mengucap tu, settle. Tak mayang, tak apa, tak buat apa. Bukan hidup sebagai kehidupan seorang Muslim. Sebab tu juga berlaku permasalahan. Saya juga dihubungi 2-3 tahun yang lalu. Suami isteri ni kahwin. Si lelaki masuk Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika kahwin tu perniagaan maju. Isteri dah perniagaan, suami dah perniagaan. Jadi mereka combine sekali, maju berjalan cantik. Mula-mula kahwin cantik. Lama kelamaan perniagaan mula meredup. Jadi si lelaki ini dia beragama Hindu. Beragama Hindu ni menjadi satu kebiasaan. Kalau tengok cerita Hindustan, dia pergi duk maki Tuhan dia kan. Tak lagi bunyi loceng gedegung. Tok Kong tu celik mata tu. Lepas tu tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu dimakbul lah doa dah. Jadi dia duk biasa duk maki-maki ni. Tuan-tuan, dia maki Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dia maki Tuhan berkelahi dengan bini. Bila siasat balik rupa-rupanya, dia masuk Islam tu memang pasal kahwin. Dan alhamdulillah si isteri mula menerima dakwah, baru pergi belajar dan sebagainya. Dan si suami tertinggal ke belakang dan akhirnya si suami kembali murtad. Sebab dia kata apa, masuk Islam bukan Tuhan boleh tolong. Dia tak positif, dia tak dia marah depan Tuhan. Jadi dia kembali balik kepada agama dia, senang dia kata aku boleh marah Tuhan aku depan dia. Alhamdulillah. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Kalau nak buat perhimpunan-perhimpunan seperti ini, pastikan perkara-perkara yang disebutkan tadi, sampaikan ilmu kepada masyarakat. Bukan tak boleh kita buat perhimpunan, perhimpunan boleh, tetapi bersyarat. Sampaikan ilmu kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menepati syariat. Sampaikan ilmu kepada masyarakat, menepati syariat. Bukan semata-mata nak popular, nak glamour. Wallahu a'lam.